Waalaikumsalam. So, saya duduk, dipikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran semua. Apa khabar hari ni JPK? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita baru saja selesai mengadakan pentaksiran pertengahan tahun 2023. Jadi beginilah JPK. Apakah isu yang ada setelah pentaksiran pertengahan tahun yang kita jalankan baru-baru ni? JPK Pentadbiran Ustaz Jawari. Pada pandangan saya itu, apa yang dapati daripada keputusan PBD pertengahan tahun baru ni, kita maknanya masih ada murid-murid kita yang mendapat TP 1 dan 2. Masih ada lagi yang belum mencapai TP 3 lah. Masih ada lagi. Dan JPK semua telah pun mengadakan mesyuarat panitia masing-masing baru ni kan. Jadi adakah isu ini telah dibincangkan bersama dengan MLT dan guru-guru dalam meeting panitia tersebut? Telah dibincangkan dalam mesyuarat panitia itu, sama dengan MLT lah. Dan kita ambil beberapa option untuk tindakan kita untuk memulihkan murid yang berada di TP 1 dengan 2 lah. Jadi di antara program yang akan kita lancar daripada mesyuarat kita tu, ialah dalam mesyuarat telah pun dibincangkan datanya ramai mana tu. Jadi apakah apakah dalam mesyuarat tersebut ditetapkan matlamat apa yang ingin dicapai berkenaan dengan isu murid yang tidak mencapai TP minima, iaitu TP 3 ni? Dari segi matlamatnya cikgu, kita menaruh harapan lah. Kita target 100% lah. Kita target 100% pencapaian minima TP 3 untuk pentaksiran akhir nanti. Untuk iwasa nanti ataupun untuk pentaksiran akhir tahun nanti, 100% lah. Kita target kita 100% insyaAllah. Jadi boleh JPK tahu apakah realiti yang berlaku dalam isu kenapa ada lagi murid yang tidak menguasai TP 3? JPK right? Hasil dari perbincangan kami, yang pertamanya kami mendapati bahawa murid-murid gagal masa 3M. Maksudnya murid itu boleh menulis lagi, membaca, mengira dengan baik. Itu yang pertama. Saya baca yang keduanya, isu kehadiran. Ada di kalangan murid ni, dia gagal hadir ke sekolah pada setiap minggu. Maksudnya kalau dalam seminggu 5 hari, mungkin ada je yang tidak hadir. Ada je. Jadi JPK Hang boleh berikan sedikit gambaran peratus ketidakhadiran ataupun kelas mana yang kita lihat isu kehadiran ni mengganggu tahap penguasaan murid dalam PBD baru-baru ni. Terima kasih cikgu. Jadi dalam isu kehadiran ini didapati ada kelas-kelas yang terbabit yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai tahap P3 ni. Daripada data yang saya dapati tahun 5 ada seorang yang tegar lah. kehadiran
tidak ada 3 lah. Dan tahun 1 ni murid terlibat dengan murid itu selalu kesihatan masalah kesihatan. Tahun 1 ni saya tengok kebiasaan ibu bapa post dalam tu kesihatan anak dia mula tahun 1. Daripada tu apa lagi realiti dalam isu kita? Kalau satu lagi sikap baik tu. Sikap budak-budak ni murid-murid ni kadang-kadang dia macam tak ada motivasi Tak ada motivasi. untuk belajar. Dia datang sekolah pun cancel tak ada. Tak datang. Tak ada persediaan. Dari segi persediaan. Motivasi kurang. Mari sekolah setakat untuk nak berkawan. Untuk kawan. Itu yang terus ni. Dari segi PDPC guru, adakah PDPC guru juga mempengaruhi tahap penguasaan murid ni? Segi PDPC guru tu Masa pencerapan kita tu kita boleh nilai dan kita boleh tengok masa pencerapan yang kita jalankan. ialah mungkin dari segi PDPC guru tu adalah sedikit sebanyak kekurangan itu. Sebab ada juga sebilangan cikgu tidak menyediakan ABM yang sesuai yang membantu PDPC di pada hari tersebut. Itulah. Kalau ada pun mungkin tak banyak lah. Ya, tidak bilangan lah untuk PDPC guru ni yang mengganggu, yang menyebabkan TP murid itu murid tidak dapat menguasai TP 3 dengan baik. Jadi bagi saya lah, isu ni perlu kita ambil tindakan susulan yang drastik lah bagi meningkatkan TP ini sekurang-kurangnya TP 3. Jadi boleh tu Ustaz Zawari kemukakan data pencapaian TP untuk PBD pertengahan tahun baru ni. Untuk pertengahan tahun baru ni, PBD pertengahan tahun baru ni, untuk subjek teras tahun 1 yang menguasai untuk bahasa Melayu yang tak menguasai. Yang tak menguasai. Kita sekarang kita fokuskan yang tidak menguasai, Yang tidak menguasai. minimal TP 3. Tahun 1 tahun 1 kalau bahasa Melayu 5 orang. 5 orang TP TP 2 oh. TP 2. TP 2, TP 1 kosong. Kemudian bahasa Inggeris 8 orang. Bahasa Inggeris 8 TP orang. 2. Tinggi tu. Matematik menguasai, semua menguasai. Matematik lulus, Sains semua lulus. semua lulus. Sains pun semua lulus. Sains semua lulus. Untuk tahun 1. Tahun 1 Untuk tahun 2 tahun 2 bahasa Melayu 2 orang. TP 2 orang, TP TP 1. 2, Okey. Bahasa Inggeris 3 orang. bahasa Inggeris 3 orang, TP 2. Matematik 2 orang. TP 2. matematik 2 orang. Sains Sains menguasai semua. menguasai semua. Kemudian tahun 3 Tahun 3 bahasa Melayu 5 orang. bahasa Melayu TP 5, 2. TP 2, Kemudian bahasa Inggeris 2 orang. bahasa Inggeris 2, Matematik 3 orang, TP 2. matematik 3, Sains 3 orang. sains 3. TP 1 orang. Tahun 4 Untuk tahun 4 bahasa Melayu semua lulus. semua lulus, Bahasa Inggeris 3 orang. bahasa Inggeris 3 orang, Matematik 100% semua lulus. matematik semua lulus, Sains semua lulus. sains semua lulus. Tahun 5 Tahun 5 semua lulus. tahun 5 semua lulus. Subjek teras Alhamdulillah. Tahun 5 tahun 6 Dan tahun 6 semua lulus. tahun 6 semua lulus. Jadi kalau tengok pada data ni tahap 1 kan. Tahap 1 yang masih lagi ramai yang
tidak menguasai TP3. Jadi daripada data ni GPK, bolehkah saya tahu setelah GPK berbincang bersama MLT dan guru-guru dalam mesyuarat panitia, apakah strategi pilihan yang diputuskan untuk kita menyelesaikan isu ini? Untuk strategi pilihan je, pertamanya sebagaimana yang ditetapkan oleh KPM lah. Kita akan Yang kita ada program plan tu plan untuk tahap 1 tahap satu, tahun 2 tahun dan dua dan tiga. tahun 3. bagi murid yang tidak menguasai TP3 lah. Jadi program ni akan diterapkan di dalam PDP lah. Dia macam pemulihan juga itu. Cuma dia Jadi tempoh bilakah program plan ni akan bermula? tempoh dia bermula bulan 10 kalau tak silap. Sekarang ni sudah bermula sampailah Januari. Okey, 15 kita jadi program yang pertama, option yang pertamanya program plan literasi dan numerasi ya. Okey, menarik ni. Yang ni saya harap dapat mencapai matlamat kita lah nanti 100% TP3 tu. Jadi tempoh dia 15 Oktober hingga 1 Januari 2024. Jadi saya berharap program plan ni kita teruskan juga walaupun dalam PDPC, kita teruskan juga di waktu-waktu yang terluang murid-murid ini. Jadi seterusnya option kita. Seterusnya kita yang sebagaimana kita lancar dah, sudah berjalan lama dah, program Bacalah Sayang. Ini untuk murid-murid yang tidak menguasai 3M dengan baik tadi. Program Bacalah Sayang dan Tulisanku Cantik. Ada penambahan lah. Ini program yang telah kita lancar daripada tahun-tahun lepas, yang memberi kesan yang amat baik lah cikgu. Setakat ni maknanya kita telah dapat memulihkan murid-murid yang belum menguasai 3M. Dan dari segi tulisan, tahun ni kita ada pembaharuan dengan tulisan cantik. Maknanya kita baiki tulisan mereka dari segi penulisan. Sebagainya. Jadi option lain untuk GPK kelas cuti terancang tu. dibincangkan juga dalam panitia. Untuk cuti sekolah tu lah. Jadi kalau maksudnya kalau 3 minggu, berapa minggu yang kita nak jalankan kelas cuti terancang? dia ikut cikgu tu apa? Ikut panitia. Ikut panitia, macam ada panitia tu cikgu dia dah macam dah habis syllabus tu. Jadi dia sikit lah kelasnya yang nak buat tu. Kalau panitia tu cikgu dia syllabus dia banyak lagi tak habis, mungkin dia kena panjang sikit lah. Ya, seterusnya. Boleh kita buat modul lembaran kerja untuk apa? Untuk masa cuti. Menarik Maksudnya, tu. cuti panjang, kita bagi dia modul supaya kat rumah pun dia boleh Sebelum cuti lah kita bagi lembaran kerja sebelum pada jadi cuti. masa cuti tu maknanya dia tak tinggal lah dengan pelajaran dia tu. Jadi modul lembaran kerja semasa cuti ni melibatkan teras saja ke ataupun semua subjek? Biasa kalau sekolah kita Yang untuk biasanya yang teras je lah. Menarik. Tapi bergantung pada guru sendiri lah. Mungkin kalau bahasa Arab apa dia yang elektif pun. Elektif pun kiranya dia apa inisiatif dia lah. Mesti guru tu sendiri. Seterusnya GPK Hang. Selain daripada itu, saya rasa motivasi kepada ibu bapa penjaga juga kita akan adakan, yang mana melibatkan kerjasama PIBG jugalah.
Kerana kita libatkan YDP PABG dan ahli jabatan PABG yang lain, yang mana motivasi kepada ibu bapa ni lebih kepada ibu bapa yang mana Bantu di rumah lah. bantu di rumah. Dia tu tak lepas tangan sepenuhnya kepada kita di sekolah. Jadi khas kepada ibu bapa yang murid-muridnya tidak hadir ke sekolah. Bila kita mempunyai hubungan PIBG yang baik, PIBG di sekolah kita memang sangat prihatin dan selalu bekerjasama dengan kita. Jadi memang sangat elok kita gunakan saluran PIBG untuk sama-sama membantu kita memastikan isu kita ni, isu TP yang belum memasuki TP3 ni dapat kita mencapai objektif. Jadi seterusnya Seterusnya kita akan memperkasakan PAK 21 ya. Maknanya dari segi kelas apa, kita lengkapkan apa dia punya elemen-elemen PAK 21. Okey. Okey. Jadi kita pun telah adakan pertandingan Kelas kelas PAK 21. Jadi insyaAllah saya rasa ianya akan membantu guru-guru dalam PDPC dia tu. Jadi daripada beberapa option tadi yang telah diberikan oleh GPK, ada beberapa pilihan. Jadi apakah option terbaik yang GPK pilih untuk kita selesaikan isu murid yang tidak mencapai sekurang-kurangnya penguasaan TP3 dalam PBG? Kalau diikutkan dari segi option itu, bagi saya lah, setakat apa yang saya nampak ni, program Bacalah Sayang dan Tulisan Cantik itu, saya rasa program itu amat baik sekali lah. Kita jalankan sebab dari segi apa, hasilnya ataupun kesan dia tu, saya rasa baik sekali. Segi option saya pilih. Maknanya option yang kita pilih ni memang kita ada program pemulihan 3M, iaitu Bacalah Sayang, Tulisan Cantik. Ya. Lepas tu seterusnya program option apa lagi yang dipilih? Modul literasi dan numasi untuk murid. Maksudnya cikgu-cikgu yang terlibat dengan murid tu, cikgu mata pelajaran dia sediakan modul khas untuk murid yang belum mencapai TP3 lah. macam fokus pada Fokus yang kan kita memang kita fokus pada murid yang TP yang tidak menguasai TP3. Jadi modul tu fokus kepada murid berkenaan. Dan di samping program pelan tu kan. Jadi program pelan tu, program KPM tu akan bergerak seiringnya tu bersama dengan program pemulihan. Jadi insyaAllah saya sebagai DB akan sentiasa memberi galakan dan sokongan kepada GPK, MLT dan guru-guru untuk memastikan isu kita ni dapat kita mengatasinya. Dan daripada program-program yang kita nak jalankan ni, adakah kita GPK memberi apa-apa insentif ataupun galakan kepada murid-murid kalau murid tu dapat menguasai TP3 tu nanti? Antara insentif ataupun ganjaran yang kita bagi cikgu, salah satunya kalau dia dalam kelas tu, ujian dia tu, ujian tu apa, bagi coklat. Maknanya dari segi pujian apa, kita bagi semangat pada dia apa semua. Kemudian kita ada, kalau di akhir tahun nanti pada hari pencapaian apa,
Hari Anugerah Cemerlang. Anugerah Cemerlang kita pilih di antara murid-murid yang belum menguasai tadi, yang dapat menguasai menguasai CP3 itu, tu. kita akan sediakan hadiah CJ. CJ ataupun sedikit hadiah galakan. Dan insyaAllah kita akan berganding rapat dengan PABG dari segi peruntukan. Kalau kita tidak cukup peruntukan, kita akan berbincang untuk menggunakan sedikit peruntukan daripada PABG kan. Jadi dan besarlah harapan saya agar kita sama-sama menggembeling tenaga, idea dan untuk memastikan isu kita ni, isu kritikal kita ni dapat kita atasi. InsyaAllah bersama-sama dengan menggembeling tenaga semua warga kita. Jadi insyaAllah kita akan gerakkan semua pihak, terutama guru-guru, PABG, pemegang taruh dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid, di mana ianya merupakan matlamat TS25, iaitu yang pertamanya memantapkan kepimpinan sekolah, yang kedua memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti PDPC, dan yang ketiganya mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Jadi saya benar-benar berharap jika kita menggembeling idea dan tenaga, insyaAllah isu ini dapat kita atasi bagi tahun ini. Jadi terima kasih kepada YPK Pentadbiran Ustaz Zawari, YPK Hal-Ehwal Murid Ibu Mazuki, YPK Kurikulum kerana dapat kita bersama-sama hadir untuk sesi coaching and mentoring ataupun bimbingan dan pementoran ini. Jadi sekian, saya berharap isu kita ni dapat kita atasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum itu kita tanda tangan dulu untuk sesi coaching dan mentoring ni Ustaz Tawari dulu. Dulu sini. Dipikir hang dua tempat ya. Dipikir ku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya